isu tentang seorang ilmuwan yang dikatakan terpesong daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, iaitu Kasim Ahmad. Jadi nak minta kepandangan Tan Sri tentang isu yang dibangkitkan ini. Sebenarnya isu Kasim Ahmad ni sebenarnya telah pun isu lama, tapi ditimbulkan semula bagi saya lah. Pernah idea tentang penolakan terhadap hadis dan sebagainya ini adalah suatu isu lama, kemudian ditimbulkan semula dalam masyarakat kita, yang saya rasa mendapat respon yang cukup baiklah daripada banyak pihak, para ilmuwan Islam, sebab ini sangat bercanggah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah, di antara sumber hukum dalam Islamnya, iaitu berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu adalah merupakan sumber yang saya rasa cukup jelaslah dipegang teguh oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam bidang pengajian pun dikembangkan di mana-mana. Institusi pengajian Islam boleh dikatakan di seluruh dunia Islam, sama ada di Al-Azhar, sama ada di Saudi Arabia, di Universiti Islam Madinah, dan beberapa universiti Islam yang lain di Jordan, di Kuwait, bahkan seluruh negara Islam yang berfahaman ahli sunnah wal jamaah bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan satu pegangan yang lengkap, melengkapi, ataupun sebagaimana yang telah disebut dalam sebuah hadis yang sahih, yang sangat masyhur, Nabi sendiri menjelaskan, aku telah meninggalkan, yang mafhumnya, aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Jadi ini cukup jelas dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah, dan juga ulama-ulama yang muktabar. Mereka sangat committed, berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah selain daripada Ijma' dan Qiyas. Ya. Tapi ada dua tiga orang daripada ilmuwan Islam yang mengatakan Kasim Ahmad tidak fahaman yang dibawa oleh Kasim Ahmad tidak terkeluar daripada Islam. Contohnya Astor Rajabat, dan baru-baru ini telah dianjurkan satu forum oleh mantan Perdana Menteri sendiri, sehingga ada idea mengatakan adalah lebih baik sekiranya ilmuwan Islam yang berada di pihak kerajaan ini menganjurkan satu debat. Mungkin Institut Wasatiyah mempunyai sebarang perancangan untuk menganjurkan debat dan sebagainya. Sebenarnya debat tidak dapat menyelesaikan masalah bagi saya. Saya sangat berpegang dengan dasar itu, sebab seseorang itu apabila berdebat sudah tentulah dia akan mempertahankan ideanya. Walau bagaimanapun tentu seseorang itu akan menegakkan benang basahnya. Jadi saya rasa kalau kita nak berdebat itu untuk mencari alasan-alasan yang kukuh, sedangkan saya rasa pegangannya sendiri pun dah berbeza, penolakan terhadap hadis. Jadi saya rasa ini suatu yang tidak boleh diterima, sebagaimana kalau nak berdebat dengan golongan yang selalu ekstrim dalam agama, ekstrim sangat kurang mengamalkan agama, ataupun ekstrim sangat lebih dalam mengamalkan agama, iaitu pihak yang ta'assub, pihak yang fanatik itu namakan lebih sangat, pihak yang kurang itu terlalu liberal, ya, terlalu liberal. Jadi kalau nak berdebat pun asas tidak akan sampai ke mana, sebab apa yang kita nak berdebat ni mesti dulu kita setuju di atas prinsip ilmu itu sendiri, iaitu kalau berdebat tentang isu-isu agama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan penolakan hadis, saya rasa tidak boleh berdebat, ya. Suatu yang cukup jelas
ianya sangat bertentangan dengan dasar pegangan majoriti besar umat Islam yang berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, soalan terakhir Tan Su. Salah satu konsep yang dibawa oleh Wasatiyah inilah ialah satu fahaman yang mewujudkan kepada kesederhanaan. Jadi sejak mutakhir ini muncul beberapa NGO yang agak bersifat ekstrim tentang isu kalimah Allah dan sebagainya. Jadi apakah peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh Institut Wasatiyah? Sebenarnya dasar kita tidak mahu menyenaraikan seseorang itu berfahaman ekstrim dan sebagainya. Kita boleh mengatakan kalau sekiranya seseorang itu menganut fahaman liberal yang terlalu ekstrim, kita katakan, itu kita tak boleh terima kerana telah menyimpang daripada dasar wasatiyah. Kalau seseorang itu mengamalkan ta'assub melulu, tidak berdasarkan kepada nas-nas yang sahih daripada agama, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kita menganggap dia itu telah pun tersasar daripada dasar-dasar Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi kita, kita tidaklah suka menyenaraikan, tapi ataupun kita tidak suka misalnya mengkafirkan. Itu bukan dasar wasatiyah. Wasatiyah adalah kita cuba mendekatkan. Kalau seorang itu melakukan perkara-perkara yang menyimpang daripada dasar Islam yang sebenar, maka boleh dibawa, diseru mereka supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Ya, boleh diseru. Cuma kalau nak adakan perdebatan itu, saya rasa sudah tentu bukan menjadi dasar kepada Institut Wasatiyah ini. Institut Wasatiyah ialah dasar yang kita ikutnya ialah membuat penjelasan kepada awam. Selain daripada itu, penjelasan melalui lisan, penjelasan melalui media sama ada cetak dan juga media elektronik dan sebagainya. Jadi kita gunakan kemudahan-kemudahan itu untuk menjelaskan. Sebab kalau berdebat, saya rasa perlu kita patuh kepada satu syarat yang disebut dalam Al-Quran, iaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Iaitu dasar untuk menyebarkan Islam itu pertama hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini kalau menurut ulama-ulama dalam dakwah, katanya 3 tonggak ini adalah perlu dipatuhi oleh orang Islam. Pertama, kalau nak menyiarkan, nak menyebarluaskan suatu kefahaman yang baik dalam agama Islam, perlu dengan hikmah, dengan bijaksana. Sudah tentulah dengan tidak melabelkan seseorang itu terkeluar daripada Islam ke ataupun tersasar daripada dasar Islam yang sebenar, iaitu dengan cara yang lembut dan lain-lain lagi. Kemudian dengan mau'izah hasanah, dan yang akhir itu ada kaitan dengan perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak berdebat, tidak ada jalan lain. Boleh juga berdebat, tapi dengan cara meraihkan adab-adab berbeza pendapat. Apakah dalam keadaan sekarang ini boleh diraihkan adab-adab tersebut? Iaitu dengan kata-kata yang lembut, dengan tidak menyebut perkara-perkara yang boleh menggoreskan, ya, yang boleh menjejaskan ukhuwah persaudaraan Islam, dan juga banyak lagi adab-adab lain yang perlu diraihkan. Kalau tidak, saya rasa jangan cuba memilih jalan perdebatan. Pilih jalan lain. Ya.